Okay, so 10.4 mekanisme pembekuan darah. Jadi kita tengok dulu apa benda yang paling penting dalam proses pembekuan darah ni. Ni. Ini adalah faktor yang paling utama lah, iaitu platelet. Okay, untuk melakukan proses pembekuan darah ni, benda yang paling utama yang perlu ada adalah platelet lah dalam darah kita. Jadi selain daripada kamu dah tahu dalam darah kita ada sel darah merah, yang merah ni kan, sel darah putih, dan dia ada platelet lah ni. Yang ini kan dia macam jaringan-jaringan. So itu adalah platelet lah. Kalau kita bandingkan dia, sel darah merah, sel darah putih, dan ini platelet kita lah. Okey, jadi dia simple saja sebenarnya proses pembekuan darah tu berlaku. Katakanlah ada tangan kita yang terluka. Apabila berlaku kecederaan lah. Bila tangan kita tercedera, maka platelet dia akan melakukan fungsi dia yang utama, iaitu membuat proses pembekuan darah ini. Kenapa kita kena buat proses pembekuan darah ni? Pertama sekali, awak kena, yang ni. Pertama sekali kita kena nak suruh tak berlaku kehilangan darah tu terlalu banyak. Kalau luka kecil tu memanglah tak akan berlaku banyak kehilangan darah. Tapi kita takut, kita risau luka tu besar. Katakanlah aksiden ke apa kan. Auzubillah lah tu. Tapi bila luka besar, kita nak darah kita cepat beku kat tempat luka tu sebab bila pembukaan je. Supaya tak berlaku kehilangan darah yang banyak. Yang kedua, untuk mengelakkan masuk mikroorganisma ataupun patogen ke atau benda asing masuk ke dalam badan kita. Sebab tadi itu kita dah tahu yang ruang darah kita ni tertutup. Sistem darah kita sistem yang tertutup. Tapi apabila ada luka berlaku, maka akan ada ruang yang terbuka. Salur darah yang terbuka tu akan boleh menyebabkan kemasukan mikroorganisma ataupun benda-benda lain lah, benda asing lah kita katakan, masuk ke dalam badan kita dan boleh menyebabkan penyakit atau penyakit yang lebih serius. Yang kedua, sistem darah kita tu tertutup, maka kita boleh maintain kita punya tekanan darah 120/80. Tetapi kalaulah ada berlaku luka yang besar atau apa semua, dia akan ganggu kita punya tekanan darah. So dia sama ada akan merendahkan atau meningkatkanlah tekanan darah kita. Kita tak nak. Kita nak benda tu cepat tertutup balik supaya tekanan darah kita kembali stabil. Okay, yang keempat, untuk yang ni yang saya sebut tadi lah, untuk memastikan darah kita tu mengalir dalam keadaan sistem yang tertutup. Barulah elok semua, sempurna semua. So, itu kepentingan. Kepentingan kenapa mekanisme pembekuan darah ini berlaku dekat dalam badan kita lah. Ingatlah nak meminimumkan kehilangan darah dan kita nak suruh darah bahagian yang terluka tu cepat tutup supaya tak berlaku kemasukan mikroorganisma macam bakteria ke ataupun apa-apalah ataupun bahan-bahan lain, benda asing masuk ke dalam badan kita. Nak juga suruh tekanan darah kita kekal normal 80 pula 120 80, dan nak maintain nak mengekalkan kita punya sistem peredaran darah tu dalam satu sistem yang tertutup. Maka pentingnya proses pembekuan darah ini berlaku. So proses pembekuan darah ini berlaku adalah satu mekanisme suap balik lah yang biasa berlaku dalam badan kita. Tindak balas kimia yang berlaku apabila ada salur kita yang luka ataupun terpotong ataupun tercedera. So penting untuk menghalang pendarahan berlaku secara berlebihan. Jadi kan step dia macam mana, katakanlah ni kan. Ni. Awak punya salur darah kat mana-mana terkerat, terpotong. Jadi ada luka kan berlaku. So darah akan keluar. Jadi apa yang perlu dibuat untuk ni? Bukan awak buat apa-apa tapi badan awak berlaku buat sendiri. Inilah yang kita panggil sebagai mekanisme pembekuan darah. So apabila ada berlaku luka tu, kerat tadi tu, platelet dia akan tergumpal lah. Sel yang rosak dan faktor pembeku dalam plasma darah membentuk bahan pengaktif nama dia trombokinis. Trombokinis ni dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K dia akan tukarkan protrombin
iaitu protein plasma yang tak aktif kepada trombin. Thrombokinase. Yang ni enzim lah ni. Ada ACE kat belakang awak kena ingat. So thrombokinase ni adalah, tapi kat sini dia panggil bahan pengaktif. Kalau ikutkan sebenarnya enzim yang membantu untuk tukarkan protrombin, protein plasma yang tak aktif kepada trombin, iaitu protein plasma aktif yang bertindak sebagai enzim. So, macam mana nak tukar? Kena ada thrombokinase, kena ada ion kalsium, kena ada vitamin K. Barulah protrombin tu dapat ditukarkan kepada trombin. Trombin ni pun sebenarnya akan bertindak sebagai enzim. Sebab dia nak tukarkan fibrinogen, protein yang larut, kepada fibrin, protein yang tidak larut. Ni semua berlaku kat tempat luka ni. Bila fibrin tu dah tukar daripada protein fibrinogen tu kepada fibrin yang tak larut, maka kita akan dapati dia macam perangkap yang memerangkap darah kita daripada terus mengalir. Dia adalah sejenis jaringan. Dia bentuk jaringan. Protein yang tak larut ini tak larut lah, maksudnya macam ni lah sebab tu akan nampak dia macam ni. So gentian protein berupa bebenang yang membentuk jaringan pada permukaan luka untuk menjerat, memerangkap eritrosit dan seterusnya menutup luka bagi mengelakkan lebih banyak kehilangan darah. Itu yang nampak ni kan, dia kepung dah semua eritrosit kita daripada terus keluar. Tapi dengan syarat bila ada berlaku keratan tadilah. Kan bila berlaku terpotong ke apa ke kan. Dia punya platelet tu dia terdedah kepada udara. Bila terdedah kepada udara tu lah platelet itu mampu untuk menghasilkan thrombokinase tadi. Thrombokinase. Apa dia thrombokinase? Kalau ikut nama dia macam enzim. Tapi kat sini dalam kutip awak dia kata bahan pengaktif. Tapi sebenarnya enzim lah. Yang boleh menukarkan protrombin, sejenis protein yang tak aktif, kepada trombin, protein plasma yang aktif. Trombin ni penting untuk tukarkan pula fibrinogen, fibrin yang larut, protein yang larut kepada fibrin, protein yang tidak larut. Yang tak larut ni nanti dia akan membentuk jaringan yang akan memerangkap platelet darah kita daripada terus mengalir keluar. Tapi dengan syarat protrombin tadi boleh ditukarkan kepada trombin selain daripada dengan adanya wujud thrombokinase tu, dia kena ada ion kalsium dengan vitamin K, baru boleh mampu untuk tukarkan ni. So dia jadi sangat cepat. Makin cepat darah awak tu tak mengalir beku kan, tak keluar darah, maka makin cepatlah proses ini berlaku sebenarnya. Yang kita risau tak berlaku proses pembekuan darah. Biasa kadang-kadang orang tak dicocok vitamin K ke ataupun yang kalsium. Sebab mungkin dia tak start daripada awal lagi proses tu kan. Okay, jadi awak dah tahu dia punya kepentingan semua. So inilah kalau gambar macam ni, dia jadi gini. So kat sini pun berlaku jaringan fibrin tadi. Dekat sini pun juga jaringan fibrin terbentuk. So dia akan perangkap eritrosit sebelah sini. Yang ni akan perangkap eritrosit sebelah sini. Dengan syarat memang platelet tu terdedah dulu kepada udara. Kalau platelet tu tak terdedah kepada udara, platelet tak akan hasilkan thrombokinase. Siapa thrombokinase ni? Thrombokinase ni adalah kalau saya ambil sebagai enzim, tapi dalam textbook awak dia kata bahan pengaktif. Jadi kena ikut yang tu lah. So bahan pengaktif nama thrombokinase ni dia nak tukarkan fibrinogen protrombin kepada trombin dengan syarat dengan ada bantuan daripada ion kalsium dan juga vitamin K. Barulah protrombin boleh ditukarkan kepada trombin. Siapa protrombin? Protrombin adalah protein plasma tak aktif. Dia memang ada dalam badan kita. Tapi bila tak ada thrombokinase, dia tak aktif. Bila thrombokinase terhasil akibat daripada platelet yang terdedah kepada udara tadi, maka protrombin akan ditukarkan secara automatik kepada trombin, iaitu protein plasma aktif yang akan bertindak balas sebagai enzim kepada fibrinogen. Fibrinogen ni pun memang ada duduk dalam badan kita, dekat dalam darah kita. Fibrinogen ni adalah protein larut. Protein larut tu maksudnya macam cair lah, macam tak nampak kan. Tapi bila ada kehadiran trombin, dia boleh tukarkan fibrinogen yang larut tadi kepada fibrin, satu protein yang tidak larut.
yang tak larut dan mampu untuk membentuk jaringan yang boleh memerangkap apa nama tu? Uh, apa kita kata platelet kita tadi, platelet pula. Darah kita tadi, eritrosit kita tadi supaya tak terkeluar. Macam dalam buku teks awak ni, dia membentuk jaringan ni daripada gentian protein yang tak larut. Nama apa? Fibrin lah. Gitulah sebenarnya. Jadi kalau nak tengok dia macam ni. Bila ada luka ke apa-apa, platelet tu akan kumpul dulu dekat sekitar tempat luka tu. Dan bila dia terdedah kepada udara, dia akan menghasilkan thrombokinase. Thrombokinase ni dia enzim ataupun dalam buku teks awak kata bahan pengaktif yang akan tukarkan protrombin kepada trombin. Tapi mesti dengan kehadiran vitamin K dan juga ion kalsium. Barulah protrombin ditukarkan kepada trombin. Trombin ni enzim yang akan menukarkan fibrinogen, protein tak larut, kepada fibrin iaitu protein larut yang akan memerangkap ataupun yang akan membuatkan fibrin tu membentuk jaringan supaya dapat memerangkap eritrosit kita daripada terus mengalir keluar daripada luka yang kita alami tadi. Boleh? Faham ke? Faham cikgu. Boleh kan? So memang ini memang kena ingat step ni. Kalau yang dalam buku teks awak dia macam banyak perkataan kan. Sebenarnya dia macam ni lah ringkasan dia. Tangan kita luka, platelet ada dekat situ akan berkumpul. Bila dia berkumpul tu dia terdedah pada udara, lepas tu dia berkumpul, dia akan bebaskan thrombokinase. Thrombokinase akan tukarkan protrombin kepada trombin tapi dengan syarat ada vitamin K dengan ion kalsium. Lepas tu kehadiran trombin tu akan menukarkan fibrinogen, protein tak larut kepada fibrin, protein larut. Protein larut ni, fibrin ni dia akan membentuk jaringan yang akan memerangkap eritrosit kita daripada terus mengalir keluar daripada salur darah kita. So ini keadaan dia macam mana. Yang ni yang gambar sebenar lah ni, macam mana dia perangkap sel darah merah kita ni lah, fibrin ni. Jaringan-jaringan fibrin ni. So memang pentingnya platelet. Kenapa? Sebab kalau platelet tu tak ada, platelet tu tak terdedah kepada udara, maka trombokinis tak akan dihasilkan. Bila trombokinis tidak dihasilkan, maka takkan berlaku pertukaran daripada protrombin kepada trombin. Dan seterusnya takkan jadilah. Jadi kena ada benda tu. So ini adalah mekanisme proses pembekuan darah. Okey, siapa nak tanya? Pasal ni sebelum kita masuk tentang isu kesihatan yang berkaitan dengan pembekuan darah. Siapa tak faham? Faham ke? Lima a 5A pula dah 4A. Senyap je. Faham cikgu. So kalau sebenarnya dia start macam mana? Dia start dengan luka kan? Luka. Apa jadi bila luka? Platelet terdedah pada udara. Bila platelet terdedah pada udara, trombokinase dia akan clot lah, dia akan bentuk gumpalan sebenarnya. Dan menggumpal kan. Okay. Trombokinase akan dihasilkan. Okay. Trombokinase yang dihasilkan ni dia akan tukarkan protrombin kepada trombin. Ni. Dengan kehadiran vitamin K dan juga ion kalsium. Okay. Trombin ni pula akan tukarkan fibrinogen
kepada fibrin. Lagi sikit ni. Dia sepatutnya tengah-tengah. Fibrinogen kepada fibrin. Fibrinogen ni protein tak larut. Fibrin ni protein, sebalik. Fibrinogen ni protein larut. Fibrinogen ni protein tak larut. Yang akan menghasilkan jaringan yang memerangkap sel eritrosit. So, proses pembekuan darah berlaku. Ni lah sebenarnya ringkasan dia. Kena luka dulu. Luka. Bila luka, platelet akan terdedah kepada udara. Bila dia akan menggumpal, dia duduk kat situ. Duduk dekat kawasan yang tu. Tapi dia bukan gapa-gapa tau. Platelet ni, kalau awak luka kat mana-mana kan, awak tengok ada macam ada air bisa gitu kan. Yang nak keluar, yang dia keluar dulu, baru darah awak akan beku. Kalau awak buang benda tu, dia akan keluar tau. Nampak macam ada air bisa. Bukanlah air bisa. Kan awak pernah luka kan? Dah luka kan, dia macam ada putih-putih jernih tu kan. Tapi dia keras dekat tempat luka tu. Lepas tu baru awak tengok, tak ada darah mengalir. Kalau awak buang yang tu, darah akan mengalir balik. Biasa kan? Biasa tengok kan benda tu kan? Kau tak pernah luka siap-siap awak? Pernah ke? Yang putih tu lah awak jernih tu. Yang tu platelet. Kalau awak picit jerah awak pun serupa lah. Keluar putih, habis putih tu, ada air putih kan. Lepas tu, baru dia tak, kan maksudnya bila ada macam, kata kerah sikit yang putih tu duduk dekat tempat luka jerawat awak tu, barulah darah tak tulik. Tapi kalau buang yang tu, darah balik. Lepas tu kan, kalau kadang-kadang awak nampak luka awak tu, dia akan macam timbul sikit merah-merah sekali dengan darah kan. Keping-keping tu. Yang itu tu, fibrin yang telah memerangkap eritrosit kita lah. Boleh? So lepas ni kalau luka kan, awak terus ingat macam mana proses pembekuan darah ni berlaku. Mula-mula platelet tu terdedah kepada udara, lepas tu dia clot dia duduk sekitar tu. Dia duduk kat situ kan, banyak-banyak berkumpul dekat situ. Lepas tu bila dia terdedah kepada udara tu lah trombokinis akan dihasilkan. Trombokinis tu akan menukarkan protrombin kepada trombin. Dengan syarat vitamin K dengan ion kalsium mesti ada bersama-sama. Lepas tu trombin akan menukarkan fibrinogen, protein larut kepada fibrin, protein larut. Lepas tu barulah dia akan memerangkap kita punya darah eritrosit, sel eritrosit kat tempat kawasan luka. Jadi darah kita pun akan beku lah. Bukan beku kat banyak tempat, beku hanya pada tempat yang luka sahaja. So ini adalah mekanisme pembekuan darah. Boleh 5A? 5A so 4A? Boleh cikgu. Boleh kan? Simple je. Kalau saya dulu kan, kalau kat sekolah, awak tahu benda-benda macam ni, saya suruh buat bukan sekali ni, saya suruh buat 5 kali hantar. Tapi, biarlah, moga nota lagi, buku GoTo pun, ramai lagi tak hantar, buku Bioscore. Kalau nanti bila-bila memang awak akan kena buat ni, kenapa? Sebab nak suruh awak ingat. Ni semua dia ni. Bila awak ingat ni, patut awak boleh terang lah sebenarnya. Takut tertukar takik awak mana mai dulu, awak mana trombin dulu ke fibrin dulu. Nama lebih kurang ni trombin dengan fibrin kan. Takut tertukar yang tu je, dia kena trombin dulu bau fibrin. Proses dia tu. So make sure jangan tertukar lah. Okay. Jadi kita sambung, kalau dah tak ada apa-apa, kita sambung dengan 10 point, bukan. Sambungan dia iaitu Allahuakbar. Apa ni? Tunggu ambil ni.
Nak tunjuk slide sebenarnya. Okay. Nampak saya punya screen laptop ke? Nampak screen laptop Nampak cikgu. Nak pergi kepada apa berlaku sekiranya ada masalah berkaitan dengan proses pembekuan darah. Okey, jadi kan, yang ni campurlah slide saya lama dengan hak baru ni, saya tambah-tambah sikit. So ini adalah beberapa contoh penyakit lah berkaitan dengan isu-isu kesihatan yang berkaitan dengan proses pembekuan darah. Dalam buku teks awak ada ni, hemofilia dengan thrombokinase. Lepas tu dia ada embolism dekat sini. Okay, arteriosclerosis, thrombosis coronary dengan stroke dan juga angina. Okay, jadi kita nak tengok yang lebih kepada buku teks awak lah. Apa dia hemofilia ni? Hemofilia ni satu contoh penyakit baka sebenarnya. Penyakit kalau kita panggil sex-linked genetic hereditary disease. Maksudnya penyakit terangkai seks. Ramai lelaki yang kena berbanding perempuan. Bukan perempuan tak kena, tapi kebanyakan lelaki kalau bawa je gen hemofilia ni dekat dalam darah dia, maka confirm dia menghidap penyakit hemofilia. Kalau perempuan, dia akan ada, nanti awak akan belajar tahun depan sebenarnya di kata 5. Dia ada alil tau. Katakanlah hemofilia tu H besar, apa maksud gen terangkai seks ni? Saya bagi tahu sikit lah. Nampak. Apa maksud gen terangkai seks tu? Dia gini. Kalau hemofilia tu, kalau dalam lelaki, dia kena ada H. Contohlah hemofilia, kita wakilkan dengan hemofilia. Okay, darah normal, H besar. Yang H kecil ni dia akan jadi penghidap hemofilia. Ada H kecil, dia ada 2. Yang ni normal. Ni awak hemofilia lah. Orang ada dalam gen dia ada bawa yang ni, dia akan kena hemofilia. Okay. So kalau orang perempuan, dia ada H besar, H kecil dan H besar, dia akan jadi normal ataupun pembawa. Okay. Tapi lelaki ni, macam mana cakap awak gini sebenarnya. Dalam badan kita ni, ini kita punya kromosom, awak dah tahu kan? Jadi tahu kan? Ingat tak meiosis? Meiosis. Ingat cikgu. Okay. Kromosom yang bawa, alel yang bawa hemofilia ni dia duduk bahagian atas ni. Ni. Ini bawa hemofilia. Okay, ini dia duduk kat mana? Dia duduk pada kromosom X. Daripada kromosom X. Dia tak ada dekat kromosom Y, dia ada dekat kromosom X saja. Okay, bila yang ni lah H kecil ni. Bila dia bawa H kecil ni, dia jumpa dengan Y, ni X, ini Y. So X ada H kecil, Y. Orang jadi lelaki. Kalau perempuan, dia punya kromosom dia macam ni, dia ada 2 besar gini. Sini ada H kecil. Kalau dia ada dekat sini H besar, dia punya kod dia akan jadi gini. X, H kecil, X, H besar. Dia yang besar ni akan tutup yang resesif, penyakit ni. Maka perempuan ni tak jadi pengidap, perempuan ni jadi pembawa saja. Tapi lelaki ni sebab dia ada satu ni, dia tak ada nak tutup ni, tak ada bahagian atas ni, tak ada. Memang Y memang dia separuh je. Sebab tu banyak penyakit terangkai seks, ramai lelaki yang kena. Bila kita kata penyakit terangkai seks tu sebab ni lah, sebab penyakit itu, gen yang bawa penyakit tu duduk pada bahagian kromosom X yang di bahagian yang tak ada oleh orang lelaki. Maka kalau perempuan dia kena 2 H kecil. Barulah perempuan tu kalau H kecil, H kecil. Ni perempuan macam ni perempuan gini barulah perempuan hemofilia. Lelaki dah kira hemofilia dah ada je. Sekali tu je ada. Ada dah. Sebab dia tak ada yang nak menutupi dia tu. Kalau perempuan dia ada lagi satu yang boleh menutupi dia tu. Dia ada huruf besar dengan huruf kecil.
Dia ikut huruf besar. Kalau macam kita tinggi kan, tinggi dengan tinggi. Lepas tu kita ada T kecil, kedil. So tinggi ni kalau jumpa T besar dia akan jadi tinggi. Kecil ni kalau jumpa T besar dia akan jadi tinggi. Kalau nak jadi kedil macam mana? Dia kena T kecil. Ni sama konsep dengan ni lah. Tapi sebab lelaki dia tak ada dah. Tak ada. Tak boleh nak letak. Tak ada. Kosong. Maka ada je H tu terus dia jadi penghidap. Perempuan dia kena ada dua-dua. Kalau dia X, H kecil, H besar dengan H kecil, dia tak akan jadi. Sebab itulah hemofilia ni adalah salah satu contoh penyakit terangkai seks. Kenapa? Sebab dia duduk di bahagian gen X yang tak ada pada Y. Jadi orang lelaki kebarangkalian untuk kena lebih tinggi berbanding perempuan. Faham tu? Kenapa dia panggil gen terangkai seks? Ni dia jadi penyakit keturunan lah. Boleh? Boleh ke Pak A? Awak akan belajar detail pasal benda ni nanti bila naik tingkatan 5. Hujung-hujung bab second last ke. Second last ataupun macam tu lah. Tingkatan 5. Budak tingkatan 5 Abang Bukhari baru nak belajar lah. Esok baru nak belajar pasal penyakit ni. Macam mana dia diwarisi. So ingat yang tu. Penyakit hemofilia ni adalah salah satu contoh penyakit terangkai seks. Maksudnya apa? Orang lelaki lebih banyak akan jadi penghidap penyakit berbanding perempuan. Sebab gen ini wujud pada kromosom X yang tak ada pada kromosom Y. Okey. Dan penyakit ini adalah disebabkan oleh kekurangan faktor pembeku tertentu dalam darah. Faktor ni lah faktor Allah salah je. Faktor nombor apa ni? 7. Kan? VIIIN 7 rasa. Okay. So dia boleh dirawat dengan menyuntik faktor 7 ni ke dalam dalam badan lah ataupun melalui proses pemindahan darah. Itu adalah penyakit hemofilia. Darah lambat beku dan penyakit keturunan. Okey, kalau apa yang bahayanya? Kalau darah lambat beku, maksudnya kalau luka kecil, tak apa. Kalau luka tu besar, dia boleh menyebabkan kematian sebab darah banyak mengalir tanpa hentilah. Okey, boleh nah? Okay, jadi tengok sini balik. Ni faktor VIII ni 7 kata silap saya. Inilah faktor yang menyebabkan darah tu tak beku. So bahayanya dia akan kalau luka kecil pun dah banyak darah mengalir. Kalau luka banyak lah, luka besar lagi lah darah akan hilang dengan banyaknya yang boleh menyebabkan kematian. Okay, itu satu. Lepas tu kita tengok pasal trombiosis. Trombiosis ni pun adalah proses pembekuan darah lah yang berlaku dekat dalam badan. Pembentukan darah beku, trombus. Proses ni nama trombosis lah. So akibat dua benda lah biasanya. Kerosakan dalam salur darah ataupun pengaliran darah berlaku secara perlahan sehingga menyebabkan faktor pembeku terkumpul. Okay, faktor pembeku terkumpul tu lepas tu dia pun beku dekat salur darah. Kalaulah dia beku pada salur darah nama vena, kita panggil dia sebagai venous thrombosis. Pembekuan darah tu berlaku pada dinding vena. Kalaulah dia beku pada arteri, maka kita panggil dia sebagai atrial thrombosis. Maksudnya darah beku dalam dinding arteri, pada dinding arteri. Bahaya ke tak? Benda ni bahayalah. Sebab darah yang beku ini akan menyebabkan darah kita yang lain tu mengalir tekanan dia tinggi. Macam ni lah. Okay, ini adalah salur darah normal. Salah, arteri ke, vena ke kan? So, ini salur darah normal kita. Okay, apabila ada pembekuan darah yang berlaku secara tiba-tiba ni, biasa kan pembekuan darah ni, satu mungkinlah dia kurang faktor, tu kan. Satu lagi, stres pun boleh menyebabkan darah ni beku secara tiba-tiba. Dia starting tu lah kita tak nak. Sebab bila dia start, katakanlah dia start kat sini darah tu beku kat sini start. Ada berlaku penempelan dekat sini darah.
Ini. Okey, darah yang lain lepas tu pun akan jadi lebih banyak, akan menimpin. Okey, ni lumen tau. Lumen ni lumen. Lumen tadi besar. Darah mengalir senang je. Jalan, tak ada masalah apa-apa. Makin lama, darah ni makin banyak terkumpul dekat sini. Apa jadi? Lumen jadi semakin kecil. Bila lumen jadi semakin kecil, darah kita tiada tempat luas. Awak cuba imagine jalan besar, tiba-tiba ada buat beki jalan. Apa jadi? Dah jadi jalan sempit kan? Jalan boleh jadi jam dekat situ. Tekanan jadi tinggi. Kan? Tempat yang jalan tiba-tiba jadi sempit tu nak pergi masuk tu jalan tekanan tinggi. So, ini yang kita risau. Kenapa? Sebab kalaulah tekanan terlalu tinggi akibat daripada penyempitan salur darah ni, lumen ini yang jadi besar daripada jadi kecil, maka dia akan menyebabkan tekanan darah tinggi. Tekanan darah yang tinggi ni silat-silat hari bulan akan menyebabkan makin kecil kan, kalau makin kecil dia akan jadi pecah sebab tekanan yang sangat tinggi. Inilah yang boleh membawa kepada serangan jantung kalaulah salur darah ni yang beku ni duduk dekat jantung. Kalaulah duduk dekat otak, dia akan jadi stroke. Kalau kecil, macam ada orang kata stroke separuh badan, mungkin kecil kat bawah je, kat bahagian mana kan. Dia akan jadi situ. So, kenapa salur darah pecah? Itu yang menyebabkan stroke ataupun serangan jantung. Awak kena ingat yang tu. Serangan jantung satu lagi disebabkan oleh kekurangan oksigen lah. So ini sebenarnya yang berlaku. Dia lebih kurang sama macam arteriosklerosis. Tapi yang ini trombosis. Trombosis ni ingat, trombosis darah beku pada salur darah. Tak kisahlah arteri ataupun vena. Kalau arteri nama dia arterial thrombosis. Kalau vena nama dia venous thrombosis. Arteriosklerosis pula dia bukan darah beku. Dia lemak, kolesterol. Kolesterol mendap pada dinding arteri. Memang tak ada tempat lain. Bukan dekat vena tapi pada dinding arteri. Sebab tu nama dia arteri. Biasa jadi bila seseorang itu ambil banyak kolesterol. Ini salur darah arteri kita. Okay, lepas tu dia makan lemak. Dia makan McDonald, dia makan KFC, dia makan sup giabok. Daripada dia kecil, dia suka makan tak berhenti-henti. Mula je ada sikit je. Kolesterol ni apa? Kolesterol ni adalah lemak larut dalam darah. Dia mendap sini sikit. Penuh. Makin banyak. Sama je. Cumanya kali ni kolesterol yang mendap. Jadi arteriosklerosis. Tadi trombosis tu apa? Darah yang beku dan mendap di sekeliling lumen. Sama ada arteri ataupun vena. Disebabkan oleh ada faktor pembeku lah yang terkumpul kat situ. Yang ni tak. Yang ini gaya hidup. Yang ini disebabkan oleh gaya hidup seseorang tu. Makan tak pantang. Makan banyak lemak. Makan makanan yang kaya dengan kolesterol yang lemak tepu. Lemak tepu main mana? Lemak tepu datang daripada daripada haiwan. Yang akan menyebabkan ni lah arteriosklerosis ni. So sama. Bila dah jalan sempit, daripada sebesar-besar tadi dah jadi kecil jalan dia. Samalah. Dia akan menyebabkan tekanan darah tinggi. Tekanan darah ni jadi tinggi. Dan akhirnya kalau sangat tinggi dia akan pecah. Bila dia pecah, inilah yang kita kata sebagai stroke. Okay. Yang kita risau satu lagi adalah tak kisahlah disebabkan oleh kolesterol ataupun trombosis ni. Adanya embolism. Apa dia pula embolism ni? Embolism ni tiba-tiba darah tu beku. Embolism ni. Darah ni dalam biasanya disebabkan oleh pencemaran ataupun stres yang berlaku.
darah tu tiba-tibanya beku. Ada biji bulat-bulat besar ni, beku. Berlaku pembekuan darah yang tiba-tiba besar ni. Apa tu embolis ni sama besar dengan lubang yang ada. Tak kisahlah pada arteriosclerosis ataupun pada trombosis tadi. Stop terus laluan darah. Apa jadi? Pecah. Sekali lagi. Itu yang dia boleh bawa kepada bila tadi. Stroke dan juga angina. Angina serangan jantung. Stroke ni yang macam saya cakap tadi lah. Yang akan menyebabkan orang lumpuh dan sekiranya teruk boleh membawa kepada kematian kedua-duanya lah. Yang ini oksigen tak boleh sampai. Bila darah berhenti kat sini tak boleh lalu, oksigen tak sampai dekat jantung. Itu yang menyebabkan serangan jantung lah. Angina tu. Tak kisahlah dia disebabkan bermulanya disebabkan oleh arteriosclerosis ataupun trombosis, tapi bila tiba-tiba ada embolism. Embolism tu apa? Darah beku. Darah beku. Diangkut dalam aliran darah, nama dia embolus. Lepas tu darah ini lekat, muat dengan lumen yang dah jadi terlalu kecil tadi. Akibat daripada trombosis ataupun arteriosclerosis. Maka dia akan menyebabkan stroke ataupun serangan jantung kepada pengidap tu lah. So sebab itulah awak kalau apa-apa jangan stres, tenangkan diri, tapi jangan terlalu relax. Sebab zaman sekarang ni banyak berlaku tiba-tiba kan. Dengar serangan jantung. Tiba-tiba darah pecah, pembekuan darah yang terbaru 2 orang kan. Pelajar UiTM. Pembuluh darah pecah. Yang itulah sebenarnya. Bila terlalu stres, embolus ni senang nak terbentuk dekat dalam aliran darah kita. Jadi jangan terlalu stres. Saya memanglah tetapkan tarikh, tapi tidaklah saya kena tak adalah gesa sangat tarikh untuk hantar kerja tu. Hantarlah, sekurang-kurangnya hantar, jangan tak hantar. Saya tanda semua. Awak hantar, saya tik. Buat masa sekarang macam tu lah, bukannya kecuali kita jumpa, saya minta hantar waktu tu, awak tak boleh hantar. Waktu tu memanglah nak kena marah lah. Ini muka PDPR gini kak. Awak hantar, saya tanda, saya rekod, awak hantar. Bukannya nak gapo-gapo pun. Tapi kerja kena buat lah. Kena update semua lah. Gitu je lah. Tidaklah saya nak gesa kuat sangat sebab memang saya tekankan daripada dulu lagi nota dan juga sekarang sebab ada buku bioscore. Dulu tak ada buku bioscore, memang nota 100% je saya. Bila dah nak periksa ataupun hujung tingkatan 4 tu, start boleh beli buku koleksi, saya akan beli buku koleksi. Dan saya train pelajar saya daripada awal tingkatan 4 lagi dengan buku koleksi biologi. Tapi sekarang tak ada dan tak ada. Memang tak ada. Awak tak ada lagi. Kalau saya ada pun mungkin koleksi tu koleksi yang lama je lah. Dia tak ada yang awak moga walau batch 2021 pun tak ada. Okay, saya nak berhenti sekejap ni sebab telefon saya bunyi azan. Awak nak pergi minum air ke, nak buat apa-apa ke boleh lah ni. Habis azan dah 5 minit saya sambung balik. Saya bunyi azan.
Okay. So ini awak boleh tengok lah ni. Saya ambil daripada buku waktu dekat matrik dulu kan. So yang ni contoh macam mana, samalah macam gambar tadi kan. Cuma kat sini awak tengok ni. Dia semuanya bermula dengan pemendapan lemak ataupun pembekuan darah pada salur. Tak kisahlah arteri ataupun vena kan. Cuma kalau arteriosklerosis ni disebabkan oleh pemendapan lemak pada arteri. Kena ingatlah yang tu. Okay, jadi tengok ni. Macam mana dapat? Mungkin ianya diwarisi. Terutama sekali macam faktor pembeku tadi kan. Yang tu mungkin diwarisi lah. Tapi ada faktor-faktor lain yang kita kata faktor persekitaran yang menyebabkan keadaan ini berlaku. Contoh, ini. Ramai sangat orang. Saya harap pelajar kelas A taklah merokok. Kalau boleh tak start lagi, janganlah. Awak bukan saja habiskan duit, bakar duit. Tapi awak memanglah waktu sekarang tak rasa, tak dapat apa-apa. Tapi kemudian hari, bahaya neh. Dia akan bagi efek yang teruk kepada kamu punya peparu dan juga boleh menyebabkan berlaku pembekuan darah ini. Kita tak nampak benda dalam badan kita ni. Kita cuma boleh doa yang terbaik je. Selagi kita boleh kurangkan pengambilan kolesterol, kurangkan gaya hidup yang tak sihat ni, jadi kita pun bolehlah mungkin menjaga kita punya organ-organ dalaman kita ni dengan lebih elok banding dengan orang lain. Jadi awak dah belajar biologi ni, apply lah dalam kehidupan kan. Saya pun bukannya bagus sangat, tapi apa yang kita boleh buat sikit-sikit tu mungkin boleh membantu kita untuk mengelakkan diri kita daripada kena penyakit-penyakit ni. Okay, kena selalu buat exercise. Exercise ni dia bukan bulan ni awak buat, bulan depan awak buat. Tak, dia mesti regular exercise. Barulah boleh bakar lemak ataupun kuatkan stamina. So, macam mana regular exercise tu? Dalam 1 minggu tu mungkin 3 kali exercise selama 30 minit ataupun 1 jam. Itu maksud regular exercise. Okay, lepas tu yang ni diet rich in fat. Maksudnya apa? Macam saya cakap tadi lah, kalau arteriosklerosis ni, arteriosklerosis ni disebabkan oleh orang tu ambil lemak, kandungan lemak yang tinggi dekat dalam makanan dia. Contoh makanan berlemak ni ke apa? Macam saya dah sebut tadi lah. Makan makanan yang bergoreng terlalu banyak, makan kulit haiwan ataupun makan sup-sup kaki lembu, gearbox semua tu kan. Itu ada banyak kandungan lemak tepu. Lemak tepu tu datang daripada haiwan. Kalau lemak tak tepu datang daripada tumbuh-tumbuhan. Kalau kita suruh makan, kalau kita tak tahu benda tu lemak, kita tak makan. Masalahnya, kalau sup gearbox tu lah contohnya ataupun gulai gearbox tu kan, awak akan makan panas-panas. Memang tak nampak lah lemak tu. Tapi terus awak tinggal dia dalam masa 1 jam, dia kembali kepada suhu bilik, awak akan nampak banyaknya lemak. Sanggup ke nak makan waktu tu? Memang tak sanggup. Awak cuba imagine lemak itu duduk dekat yang kita makan tu, duduk dalam darah kita dan dia akan mendap. Macam saya lukis tadi. Mendap di sekeliling arteri kita. Itu baru sekali makan. Kita tak tahu dan kita tak minta, tapi kurangkanlah sebab kita dah tahu sekarang. Jadi kalau boleh, jangan makan sokmo-sokmo ataupun kurangkan makan tu, makan sikit je dan kurangkan makanlah, itu saja cara. Dan satu lagi, kena lebihkan sayur-sayuran dan buah-buahan sebab benda ni dia akan bekalkan vitamin, dia akan bakar balik. Kalau kat sini lemak, dia akan bakar balik, dia akan larutkan kembali lemak yang mendap di sekeliling arteri tadi yang membentuk arteriosklerosis tadi. So, lama-lama lumen kita akan jadi besar balik dan tekanan darah akan kembali normal lah. Itu cara untuk ni. Dan apa saja penyakit yang berkaitan dengan jantung, salur darah, kita panggil sebagai cardiovascular disease. Penyakit kardiovaskular. Ingat Boleh? Boleh Pak A? Boleh cikgu. Okey. Sekarang boleh ke, sempat ke? Ada setengah jam lagi kan saya nak masuk kumpulan darah manusia. Boleh masuk Boleh cikgu. Okey.
Yang ni pun dekat dengan awak sebenarnya. Apa dia? Ada dalam buku teks awak ni, muka surat 185. Saya rasa semua orang tahu yang kumpulan darah manusia ni kita tahu dia terdiri daripada 4 jenis darah. Ada orang darah A, ada orang darah B, ada orang darah AB, ada orang darah O. Tapi tahu tak awak apa benda lah, kenapa sebenarnya? Aminah darah A, apa tu Ahmad darah B, siapa Bukhari darah A, B katakanlah, Fazlina darah O. Apa? Orang lain ni semua beza-beza darah. Tak sama, satu jenis saja. Darah ini sebenarnya jadi gini sebabnya dia ada ni lah. Kumpulan-kumpulan darah ni dia ada antigen A, antigen B. Dan dia ada dia ada antigen A dan dia ada antigen B je sebenarnya. Bila dia ada antigen A, maka darah itu darah A. Dalam darah antigen A, dia ada anti B. Macam mana ni nak beritahu awak? Lukislah senang. Sekejap ni. Okey, kelas dia gini ni. Dalam badan kita ni awak kena ingat darah ini adalah salah satu sistem pertahanan badan. Saya dah bagi tahu banyak kali kan? Darah putih adalah salah satu darah putih kita tu, eritrosit tu adalah sistem pertahanan badan kita. So, darah A, B pula, setiap benda lah sebenarnya yang buat seseorang itu kalau derma darah penerima tu nak penerima ke nak menerima darah. Kalau nak terima ke nak derma ke, dia cari kesesuaian. Kesesuaian tu kenapa? Sebab badan kita ni kalau ada benda je masuk daripada luar, dia akan anggap benda tu sebagai patogen. Awak kena ingat. Benda luar masuk dalam badan, dia akan dianggap sebagai patogen. Patogen ni apa? Benda yang berbahaya kepada manusia. Kalau dengan lebih tepatnya sebenarnya patogen ini adalah mikroorganisma penyebab penyakit. Apa saja benda yang masuk dalam badan kita, dia akan hasilkan antigen. Dia bukan hasilkan, dia ada antigen tau. Katakanlah virus COVID. Bulat kan, macam buah rambutan kan. Ni, dia ada gapo sini, crown ni kan. Crown ni lah antigen yang ada pada dia ni. Antigen ini akan dikesan oleh darah kita, oh yang ini benda asing. Antigen ni, ni benda asing, yang ni benda asing. So badan kita akan hasilkan antibody untuk lawan. Automatik akan ada antibody untuk lawan antigen ni. Katalah virus COVID kan, antigen COVID-19. Badan kita akan hasilkan antibody untuk lawan benda ni. Setiap kali apa saja yang masuk dekat dalam badan kita, memang macam tu lah. Tak kisahlah benda tu berbahaya ke tak berbahaya, dia ada casing kat luar. Casing itu akan dikenal pasti oleh badan kita, sel darah putih kita sebagai benda asing yang berbahaya. Lepas tu dia akan memorize, dia akan ingat benda tu. Simpan dalam memori dia. Kalau mari pula lepas ni, dah ada dah antibody untuk lawan dia siap-siap. Itu sebenarnya awak kena tahu konsep dia kat sini. So, yang berlaku dekat dalam darah kita bukan macam ni, hampir sama, tapi dalam darah kita, ni darah merah kita. Darah merah kita ni, macam saya cakap tadi, dia ada casing kan. Casing tu katalah ni darah A. Darah A. Casing dia ni kita panggil sebagai, tadi kan ada casing apa? Ada apa tu? Kulit luar dia. Ni kulit luar dia ni kan. Lepas tu dia bentuk macam ni. Maksudnya macam sama je cikgu lukis daripada tadi. Tak apalah, senang nak bagi tahu awak. Casing ni, casing A dia ni, dia ada banyak dekat sini dan banyak ke sikit kot lah. So ini dia panggil sebagai antigen A. Casing dia bentuk macam tu. Lepas tu dah memang dalam badan kita ni dia akan ada, bila dia ada antigen A, dia akan ada antibody untuk darah kita. Dia tak boleh lah buat antigen A sebab darah kita ni antigen A. Kalau dia antibody ni nak lawan, kalau dia hasilkan antibody A, tak boleh lah. Jadi dia ada antibody ke apa? Dia ada antibody B. Kita panggil sebagai anti-B.
Dalam darah kita ni akan ada banyak NTB. Katalah NTB tu bentuk macam ni. Kalau dalam buku kotak awak tu dia bentuk gini ke? Dia bentuk macam ni. NTB tu bentuk macam ni. Banyak duduk dekat dalam darah kita. So, kalaulah mari, tak boleh ni kalau macam ni kan dia akan bentuk sama. Saya tukarlah. Saya tukar buat bentuk lain sikit. Gini. Ada banyak dalam badan kita ni NTB merata-rata. Tapi sebab dia tak fix pun masuk dengan antigen kita ni. Jadi dia tak akan bagi apa-apa tindak balas. Bila darah kita ada antigen A, darah ini nama dia darah A. Okey. Lepas tu kita ada darah B. Darah B pula dekat luar dia ada bentuk macam ni. Saya buat saja nak suruh awak nampak beza. Dia ada apa ni? Dia ada antigen B. Tapi dia ada anti-A. Anti-A bentuk dia macam ni. Yang kalau masuk sini, kalau dia letak kat sini kan, anti-A ni kalau jumpa dengan antigen A, dia akan bentuk sama lah tu. Faham? Kalau kan jumpa darah ni, dia akan lawan lah. Tadi yang ni, dia akan fix kat sini. Boleh tak sampai situ? Nak bagi tahu awak. Dalam darah A ada anti-B. Dalam darah B ada anti-A. Antibody A tu. Dia ada anti-A. Antibody anti-A. Dalam dia sendiri ada antigen B. Boleh tak dua darah ni dulu? Faham ke? Apa benda antigen, apa benda anti-B? Antigen ni casing dia. Bentuk yang ada pada darah tu. Untuk badan kita recognize. Antibody pula, badan kita hasilkan untuk lawan dia. So nampak dah kenapa sekarang ni kalau orang darah A pergi derma dekat darah B, badan tak boleh terima. Nampak dah kan? Sebab antibody ni nak digunakan untuk melawan dia. Okay. Bila macam ni, apa jadi dengan darah AB pula? Darah AB, dia ada dua-dua. Dekat dia punya rumah, dekat casing dia tu, dia ada 4 segi, dia ada 3 segi, dia ada 4 segi, dia ada 3 segi, dia ada 4 segi, dia ada 3 segi, dia ada 4 segi, dia ada 3 segi. Dia ada semua. So, dia ada apa? Dia ada dua-dua. Dia ada dua-dua antigen. Ni antigen B. Dan dia ada juga antigen A. Dia ada tak antibody? Tak ada. Kalau dia ada, habislah dia ada dua-dua. Dia sendiri nak makan dia punya darah. Memang tak lah. So, dia tak ada antigen. Nampak tak sekarang? Kenapa orang darah AB ni kita kata penerima universal? Dia boleh terima semua darah, kumpulan darah. Sebab dia punya badan ada dua-dua. Dia ada casing untuk B, dia ada casing untuk A. Dan dia tak ada antibody yang nak lawan. Boleh? Boleh tak sampai sini? Ke tak faham? Boleh Ego. Boleh Okay, sekarang apa pula jadi dengan darah O? Darah O ni dia tak ada apa-apa. Dia tak ada, kat luar tak ada. Casing dia tak ada. Elok-elok. Tak ada bulat, tak ada segitiga, tak ada juga 4 segi. Tapi bila dia tak ada benda ni, dia ada anti-B dan dia ada anti-A dalam darah dia. So, dia ada yang apa tu tadi saya buat macam ni kan. Dia ada yang macam ni, dia ada yang macam ni. Merata dalam badan dia. Sebab itulah dia tak boleh terima darah A, tak boleh terima darah B, dia tak boleh terima darah AB. Sebab AB ada dua-dua. Dia boleh terima darah O je, darah O ni. Kenapa? Sebab dalam badan dia ada anti kedua-duanya. Ada antibody terhadap A dan B. Kalau darah AB tadi, dia tak ada. Dia tak ada antibody. Bila dia tak ada antibody untuk anti-A dengan anti-B, dia boleh terima semua.
Dan dia kenal semua sebagai geng dia. Mari A, oh geng dia. Mari B, oh geng dia. Mari O, tak ada apa-apa lagi lah geng dengan dia. Ha. Kalau darah O pula, mari A tak boleh. Mari A nampak segitiga. Segitiga pun pergi cari selalu. Anti-B, anti-A pergi cari. Mari bulat apa? Pak segi tu. Dia pun ada anti-B lawan selalu. Tak boleh. Boleh tak? Faham tak macam ni? Boleh ke? Ini yang keluar. Boleh And, go. Boleh ego. ini yang keluar kumpulan darah A dalam buku teks awak muka surat 185 tu kan. Jadual 10.5. Awak tengok. Dengan gambar saya ni darah A. Dia kata antigen pada sel darah merah antigen A. Ada antibody dalam serum darah dia anti-B. Kalau datanglah darah B masuk, lawanlah dia. Darah A masuk boleh? Darah A masuk boleh? Boleh. Sebab dia tak ada anti-A. Memang dia, geng dia. Kalau darah O macam mana? Darah O pun boleh masuk. Sebab darah O tak ada apa-apa. Mana ada? Dia mana ada antigen A, dia mana ada antigen B. Jadi dia masuk hore-hore lah. Boleh masuk lah dekat dalam darah A. Lepas tu awak tengok B pula. Untuk B, dia ada antigen B. Ni, saya buat part segi ni. Ada apa dalam darah dia? Dia ada anti A. Mari darah A, marahlah weh. Tak masuk, tak matching dengan dia. Tak matching dengan dia, lepas tu dia ada anti-A pula. Lagilah dia boleh lawan. Darah O datang, boleh. Tak ada masalah. Sebab darah O tak ada apa-apa. Dia tak ada, kan? So boleh masuk. Itu untuk darah B. Darah AB pula, bila darah AB, dia ada antigen A dan dia ada antigen B pada casing dia. So, jangan pula awak sebut casing dalam bila buat penerangan. Saya nak suruh awak nampak luar dia, badan dia tu, ada apa. So, bila dia ada dua-dua antigen A dan antigen B pada membran plasma dia tu, sebenarnya dekat membran plasma lah lebih kurang. Jadi, dia boleh terima mana-mana darah yang masuk. Dan dia memang tak ada pun nak melawan tu. Dia tak ada antibody A, dia tak ada antibody B. Maka dia boleh terima semua darah. Termasuklah darah O. Untuk darah O pula, dia tak ada mana-mana antigen. Mari hok A, ada pula antibody A nak lawan. Mari hok B, dia ada antibody B pula nak lawan. So, dia tak boleh terima lah darah A datang, dia tak boleh terima. Darah B datang, dia tak boleh terima. Darah AB datang, dia tak boleh terima. Lagilah kan, ada dua-dua. Darah O je yang datang, boleh diterima. Sebab geng dia yang tak ada casing tadi lah macam saya cakap. Tak ada bentuk A, tak ada bentuk B. So, dia boleh terima darah O sahaja. Itulah yang terbitnya kesesuaian kumpulan darah penderma dan penerima dekat jadual 10.6. Okey, boleh? Faham? Faham cikgu. Faham Amal, respon orang lain. Faham cikgu. Faham Faham cikgu. Okey. Saya pun tak tahu cara mana nak terangkan. Setakat ni saya buat penerangan cara macam ni. Nampaklah sebab dalam buku pun dia tulis macam tu juga. Cumanya bentuk tu lah dalam buku tu kan lebih kurang je. Saya buat bentuk lain lah sikit. Dia buat dia tukar dengan warna je tu kalau dalam buku tu. Jadi nak bagi tahu kat awak yang anti-A dengan anti-B dia bentuk dia memang lain lah. Tapi kena ingatlah semua benda yang masuk dekat dalam badan manusia tu dia memang ada casing dia. Casing protein dia tu itu yang bila masuk dekat dalam orang lain dia akan jadi apa? Dia akan bertindak macam antigen. So terbalik semula dekat slide show saya. Ni sama dalam buku teks awak lah. Ni. Ada antigen kan, semua sama lah. Ni pun gambar dia semua sama kan. Sekarang kita nak masuk kepada faktoriasis. Faktoriasis ni RH plus dan RH negatif. Faktoriasis ini bila awak cek darah, bila kita cek darah kan, saya nak buat ujian darah lah, saya nak tahu darah saya ni darah apa. Bila kita cek tu mesti doktor akan selalu A plus, B plus,
A minus, B minus. Apa benda lah plus dengan minus ni kan? Yang inilah faktoriasis. Okay, faktoriasis ini sejenis antigen lain yang ada pada permukaan sel darah merah yang kita panggil sebagai faktoriasis ataupun faktor R kecil H besar. Salah. R besar H kecil terbalik. R besar H kecil So sel darah merah individu yang mengandungi faktoriasis RH ini ataupun antigen D lah kita panggil. A, B, C tak ada kan? B ya. Dikenali sebagai RH positif kalau dia ada antigen D. Atau kalau dia ada kalau dia tak ada dia panggil sebagai RH negatif. So kita panggil dia anti-D. Dia ada satu lagi sebenarnya. Bukan saja A, B dengan O, tapi ada satu lagi yang kita boleh panggil dia juga, kita letak dia sebagai antigen D. Dia duduk dekat macam tadilah, macam gambaran saya tadi. So, yang ada kita panggil sebagai positif, yang tak ada dia akan jadi negatif. Yang tu yang kita dapat, RH positif, A plus, B minus. Yang itulah. Selain daripada dia ada coding untuk antigen A dengan B, dia ada satu lagi coding dekat casing dia tu sebagai antigen D. Bila sebut pasal antigen D ni, terus kena kaitkan dengan reasus selalu lah. Jangan lupa yang tu. So, kalau dia ada antigen D, dia akan jadi reasus positif. Kalau dia tak ada antigen D, dia akan jadi reasus negatif. Okay. Bahayanya, kalaulah dia dah ada, contohlah darah RH positif. A positif. Nak derma kepada A negatif. Walaupun dia AA dah, tak boleh juga. Sebab positif dengan negatif tak boleh duduk sekali. Dia akan, dia panggil apa? Penggumpalan akan berlaku. So tak boleh. Jadi kena ingat yang tu. Walaupun darah tu dah B, waktu pun B, tapi yang ni kawan ni B negatif. Waktu B positif, tak boleh derma. Sebab dia ada antigen D tadi dengan yang tak ada antigen D tu. So sama, bila ada anti ni awak ingat, anti ni apa? Antibody yang digunakan untuk melawan apa-apa je. So kita tak nak berlaku penggumpalan darah yang akan menyebabkan kematian. Okay, so jadi sekiranya darah RH positif penderma bercampur dengan darah RH negatif, antibody yang reasus tu akan bertindak balas dan satu lagi dia akan menyebabkan pengaglutinan. Pengaglutinan ni macam saya sebut tadi lah, pembekuan darah tadi, penggumpalan darah. Saya sebut tadi supaya awak faham benda tu macam mana. Tapi term yang awak kena gunakan apabila menjawab soalan biologi berkaitan dengan faktoriasis, guna perkataan pengaglutinan. So, dia akan menyebabkan pengaglutinan dan mengakibatkan maut lah. Okay, macam mana jadi? Macam tu. Sebab tadi dah saya cakap, antibody tadi dia akan lawan. Okay. Yang itu penting bila dia bagi derma darah. Orang cek A positif ke, A negatif ke, B positif ke, B negatif ke. Derma dengan menerima, sama lah tu. Tapi apa pula pilihan yang ada kepada bayi yang dikandungkan oleh ibu dia. Yang ni lah kita nak tengok. Soalan ni dia pernah tanya dalam PSA tahun 2013 kalau tak silap saya. Bukan. 2011 bukan 2013. Tahun 2011 dah pernah keluar pasal faktoriasis ni, soalan esei. Dan ramailah pelajar yang salah. Kenapa salah tu? Waktu tu memang result biologi pun rendah sikit. Okay, tak apalah yang tu, tak kisahlah itu. Awak kena faham konsep dia kat sini. Faktoriasis ini katakanlah sepasang suami isteri berkahwin. Walaupun darah dia sama A dengan A, tapi yang isteri dia A negatif. Yang suami dia A positif. Okay, yang ini akan menjadi masalah lah. Lazimnya masalah akan timbul apabila seorang ibu RH negatif berkahwin dengan seorang ayah RH positif dan mengandung fetus RH positif. Okey, macam saya sebut tadi, tadi kan yang ada hemofilia tadi kan, H besar dengan H kecil. H besar tu dominan, H kecil tu resesif. Bila resesif, resesif tu lemah kan, dominan tu kuat. Bila yang lemah jumpa dengan yang kuat,
Yang lemak tu akan ditutupi dia punya gen tu. So orang tu akan jadi tak hemofilia lah tadi. Kecuali kes yang ada geng dia untuk berpasangan tu. Yang ini sama konsep dia. Kalau mak dia kahwin, mak dia A negatif, bapak dia A positif. Bapak dia punya A positif tu akan diwariskan kepada anak dia. Memang confirm anak dia akan, bayi yang akan dilahirkan tu, yang akan dikandungkan anak dia tu, confirm bayi tu mesti RH positif. Takkan jadi RH negatif. Sebab tu dia kata kat sini masalah timbul sekiranya mak dia yang negatif, bukan bapak dia negatif. Kalau mak dia positif, bapak dia negatif, tak apa. Kenapa? Sebab mak dia positif, anak tu memang confirm akan positif. Mak dia positif, anak dia positif, tak ada masalah. Bila bapak dia positif, tapi mak dia negatif, anak tu memang akan confirm positif. Bila anak tu positif, masuk dulu dikandungkan oleh mak dia yang negatif, akan ada masalah. Tapi masalah dia tak akan muncul kalau anak tu anak sulung. Masalah hanya akan muncul sekiranya anak yang seterusnya. Mungkin kalau lah awak tengok satu pasangan tu dia ada seorang anak je, mungkin disebabkan ini. Tak tahulah, Allah dia kena check benda ni semua. Kenapa? Sebab anak sulung, anak yang pertama ni tak ada masalah. Sebab waktu tu badan mak dia tu tak kenal lagi, tak kenal lagi yang, tak ada lagi antigen, antibody, anti-D tadi. Dia tak jumpa lagi. So dalam badan dia tak ada. Takkan ada antibody untuk lawan penyakit tu lagi. Anti-D tu lagi. Okey, kita tengok satu-satu je. Dalam bulan terakhir kehamilan, sebab tu mula-mula dia mengandung tak ada masalah. Sampailah dalam bulan terakhir kehamilan, serpihan sel darah fetus yang mengandungi antigen D. Sebab anak dia tadi positif. Anak dia positif, dia ada antigen D kan. Kalau hak negatif tu dia tak ada antigen. So, anak dia tu ada antigen D, merentasi plasenta dan masuk ke dalam sistem peredaran darah ibu. Once dia masuk, maka sel darah ibu, sel darah putih ibu, sebab antibody ni saya dah bagi tahu tadi dihasilkan oleh sel darah putih. So sel darah putih akan bertindak balas menghasilkan antibody anti-D yang kemudiannya akan mengalir kembali melalui plasenta ke dalam sistem peredaran darah fetus. Okey, antibody tersebut boleh memusnahkan sel darah merah bayi yang RH positif sebelum atau sejurus selepas kelahiran. Tapi disebabkan kepekatan antibody yang dihasilkan tu masih tak banyak sebab bau jumpa, bau kena. Untuk memberikan kesan kepada anak yang pertama. Jadi tak ada masalah. Anak itu akan dilahirkan normal, dapatlah lahir elok je anak tu. Okay. Akan tetapi antibody ni, yang anti-D ni, dia akan kekal dekat dalam sistem peredaran darah ibu dia. Dan sekiranya ibu itu mengandung sekali lagi, macam saya cakap, anak itu confirm akan positif. Sebab bapak dia positif. Maka apabila dia mengandung anak kedua, anak kedua dia tu, ingat, bayi dalam Quran cakap terbentuk dari segumpal darah. So, badan dia akan cam. Okey, darah bayi ini ada antigen D. Maka dia dah ada memori dah. Dia dah ada antibody sebelum ni, tapi dulu sikit. Sekarang dia akan hasilkan dengan lebih banyak antibody anti-D. Maka antibody anti-D tadi yang telah tersedia dalam darah ibu tadi, yang dah ada banyak, akan merentasi plasenta dan memusnahkan sel darah merah fetus tersebut. Waktu dia kecil lagi. So gejala penyakit ini dikenali sebagai erythroblastosis fetalis. Fetus yang kedua ni akan mati jika tidak digantikan dengan darah RH negatif melalui proses pemindahan darah. So dalam keadaan yang tidak serius, mungkin bayi itu hanya mengalami anemia ataupun kecacatan akal. Kalau dalam keadaan serius, dia akan matilah. Okay, walau bagaimanapun, kini masalah tersebut boleh diatasi dengan merawat ibu berkenaan dengan globulin antiresis selepas kehamilan pertama untuk menghentikan pembentukan antibody anti-D. Okay, dan satu lagi, sebab itulah bila nak kahwin sekarang, dia suruh cek darah. Bukan hanya untuk cek adakah orang itu ada AIDS ataupun tidak, tapi nak cek kesepadanan rhesus ini.
darah dia jenis apa. Dan satu lagi untuk cek darah tentang berkaitan penyakit thalassemia sebab ramai sekarang ada thalassemia minor yang tak boleh dikesan, tapi bila yang minor tu berkahwin juga dengan minor, dia akan jadi tu semua akan belajar kata 5 sebenarnya hujung-hujung. Macam mana daripada minor thalassemia minor boleh jadi thalassemia major yang akan last sekali memberi kesan yang penyakit yang teruklah kepada pesakit. Kalau thalassemia minor ni dia pembawa saja. Tak ada jadi masalah sangat. Orang tu akan normal je. Kecuali kalau dia mengandung ke, dia tak kurang darah ke, adalah efek dia sikit-sikit. Tapi tak ada apa-apa. Dia akan sihat wasiat insyaAllah. Yang major tu lah. So itu sebabnya kenapa sekarang memang diwajibkan buat ujian darah sebelum berkahwin. Satu, sebab nak tengok faktor rhesus. Satu lagi sebab nak tengok pasal thalassemia. Satu lagi sebab tapi alasan dia pertama untuk AIDS lah kan, nak tengok ujian saringan AIDS tu. Kat situ lah boleh tahu darah dia jenis apa, positif, negatif. So kalau dah tahu, dah boleh dah lah bersedia. Apa yang perlu dibuat, persediaan sekiranya nak mengandung kali yang kedua dan seterusnya. Okey, faham ke tak tentang faktor rhesus? Perlu saya lukis-lukis ke? Sebab benda ni sama je, cuma tambah satu lagi je. Tadi ada bulat, ada segitiga dengan 4 segi kan? Yang ni dekat setiap darah tu tak kisahlah A ke, B ke ataupun O, dia ada, katakanlah saya buat macam bentuk separuh bulat dekat casing dia tu. Kalau ada separuh bulat tu maksudnya dia ada antigen D. Semua darah akan ada benda tu. Kalau tak ada, dia akan jadi rhesus negatif. Dan yang inilah yang berlaku. Macam mana? Okey ke? Faham ke? 5A? 5A form 4A? Faham tak pasal rhesus ni? Nyak dah. Faham cikgu. Faham. Faham boleh? So kena ingat. Faham. Kena ingat macam mana benda tu. Masalah berlaku sekiranya yang pasangan itu, yang perempuan tu negatif. Yang lelaki positif. Kalau yang perempuan positif, tak ada masalah walaupun ayah dia negatif. Sebab anak tu confirm akan positif. Dia takkan ada penolakan lah. Yang jadi masalah bila ayah dia positif, mak dia negatif. Sebab bayi tu dikandungkan oleh ibu. Bila bapa dia positif, mak dia negatif, bayi tu confirm positif. Dan mak yang mengandung tu negatif. Akan berlaku penolakan dekat situ. Pengaglutinan lah. Okay. Kalau tak ada nak tanya, kita tengok ni. Nyatakan kumpulan darah yang merupakan penderma universal. Yang ni senang je lah. Penderma universal siapa? Inilah O. Kenapa? Sebab dia boleh menderma ke semua jenis darah. Dia universal ni maksudnya inilah dia boleh bagi kat semua. Kalau penerima universal, kumpulan darah AB lah Ramakan apa yang berlaku jika kedua-dua kumpulan darah penerima dan penderma tidak sepadan. Pengaglutinan tadi lah, so boleh terangkan lah macam mana benda tu berlaku. Okay, 3 orang bayi P, Q dan R mempunyai kumpulan darah B, O, A, B masing-masing. 3 pasangan ibu bapa mempunyai kumpulan darah berikut. Okay, padankan bayi kepada pasangan ibu bapa yang betul. Sini ni maksudnya P darah B, Q darah O, R darah AB. Boleh ke? Pandai ke nak buat macam mana ni? Agak-agak boleh buat tak? Soalan nombor 3 tu. Pak A? Dia kata P darah B, Q darah O, R darah AB. Ada pasangan tu, pasangan pertama B dengan O. Pasangan kedua A dengan B. Pasangan ketiga A, B dengan O. Yang mana agaknya darah, mana anak dia? Siapa anak dia? Siapa anak dia ni?
Awak rasa awak boleh buat ni? Tak boleh buat? Ada siapa-siapa boleh buat? Awak belajar gambar rajah pokok pun tak nampak. Tapi sebenarnya daripada sini nampak dah. B dengan O ni anak dia Q. A dengan B ni anak dia R. A, B kali dengan O ni anak dia B. Tahu tak macam mana dapat ni? Boleh tak? Agak-agak boleh terfikir tak macam ni? Nyap je. Awak rasa jawapan apa? Awak boleh buat ke tak ni? Hello? Tak boleh. Kalau saya buat benda ni, tapi benda ni kan, nak suruh awak nampak, dia sebenarnya belajar di kata 5. Okay, tak apalah kita tak buat Darah B, bapak dia B. Katakanlah bapak dia tu darah ni kan, dia nak suruh darah B, dia sama ada kod genetik dia, genotype dia, untuk orang yang darah B, dia sama ada BO ataupun BB. Untuk darah B. Ini saya bagi tahu awal lah. Untuk orang tu darah A, sini. Untuk orang tu darah A, kod genetik dia kita panggil genotip. Darah A genotip dia bersama ada AO ataupun OO. Kenapa tak tahu? Awak buat ujian darah baru awak tahu. Kalau setakat pergi jumpa doktor, buat ujian darah biasa, kena buat ujian DNA baru tahu. Kalau doktor kata okey, awak darah A. Genotip awak sama ada AO ataupun OO. Kalau awak darah B, genotip awak BO ataupun sorry. Apa je ni? AA ataupun AO. BB ataupun BO. Kalau darah awak O, genotip awak adalah O. Memang confirm OO. Sebab O ni resesif. Tapi A dan B adalah co-dominant antara satu sama lain. So dia boleh tunjuk sifat dia. Kalau A jumpa A, darah A lah. A dominant, O resesif, dia akan ikut darah A. B dengan B, memang B lah. B dominant, O resesif, dia akan jadi darah B. O barulah dia akan jadi darah O. Jadi tak ada kaitan dengan rhesus lagi So, untuk pasangan yang pertama tu, kita ramalkanlah dia B, katakanlah dia B besar, BO kacuk dengan OO. BO kacuk dengan OO, dia akan jadi begini. BOOO. Ini dia buat meiosis ni. Okay. Bila dia buat proses persenyawaan, dia akan dapat BO. Darah dia, ni darah, anak dia darah B. Yang ini sama, BO. Darah B. Yang ni OO. Darah O. Yang ini pun OO. Darah O. Sebab tu saya pilih Q tu. Okay, katakanlah saya tukar. Kenapa saya kata darah yang ni je boleh buat tu? Sebab kalau AB, katakanlah AB. A kacuk dengan B. Paling senang lah. Kita tak anggap dia AA dengan BB. Kita anggap dia AO juga kacuk dengan BO. Maksudnya dia bukan homozygot, dia bukan tulen. Jadi kini dapat ini. Okay, bila kita kacukkan, yang ni akan dapat AB. Yang ni akan dapat AO. Yang ni akan dapat BO. Yang ni akan dapat OO. So anak dia dapat semua. Ini bukan setiap kali beranak dapat 4 orang anak. Tak, sebarang kalian. Anak dia tu jenis apa. So kat sini kita akan dapatlah ni. AB, A time B tu R. AB kan, sebab anak dia ada kemungkinan sekali. Kalau kita buat di darah AA semua, kalau kita katakanlah, kita tukar. Semua anak dia ni akan jadi AB. Yang ni yang paling minimum lah ni saya buat ni, AO.
Kalau yang ketiga tu AB kacuk dengan AB kacuk dengan OO. Yang ni dia akan dapat A, B, O, O. Takkan dapat AB balik tau. Walaupun darah dia ada AB kacuk dengan O. Sebab dia bagi sama banyak ni. AO, AO, BO, BO. So anak dia yang ini yang akan dapat sama ni. P tu. B. Sebab darah B. Dia duduk kat sini. Boleh? Yang ini ni kan. Kenapa saya boleh nampak terus? Sebab saya dah tahu konsep yang ini. Yang ni awak belajar bila? Awak belajar tingkatan 5. Tapi dekat sini awak kena tahu yang B dengan O tu macam mana dia boleh jadi Q. Q tu darah O kan? Apabila dia ada yang resesif, awak kena tahu B tu dominan, O tu resesif. Dominan kacuk dengan resesif, dia akan ikut darah yang dominan. Tapi B itu sendiri mungkin akan ada O juga. Kita tak tahu. Tapi kalau nak dapatkan darah dia O, mesti kena kacukkan antara yang OO. Macam mana cakap kat awak. Tapi dia macam ni lah sebenarnya kalau nak suruh terang betul-betul, inilah cara penerangan dia. Dia kena tahu yang ini. Tahulah kenapa dia letak dekat sini kan. Dia saja nak suruh fikir lah ni. Sebab tu soalan dia pun, dia letak gambar otak kan. Dia suruh memikir jauh sikit. Gitu lah. Tapi sebenarnya dia gabungan konsep yang tingkatan sekarang, tingkatan 4 dan tingkatan 5 yang akan belajar tahun depan. Hujung-hujung. Boleh lah. Kenapa darah tu saya dapat P. Anak dia B. Pasangan 1, anak dia Q. Pasangan 2, R. Pasangan 3, B. Macam ni lah penerangan dia. Kalau awak tukar ni, yang ni dia boleh jadi BB juga. Tapi kalau BB, anak dia tak dapat lah. BB semua anak dia B Dia akan tukar ni. Kalau anak dia B, dia akan dapat sini dia. B, O, B, O, B, O, B, O. Anak dia confirm semuanya B. Yang ini kalau anak dia, kalau ini BB, dia akan dapat sini A, sini B. Anak dia semua A, B, A, B, A, B, A, B. Seronok main benda ni sebenarnya. Kita boleh tahulah, kita boleh predict. Anak dia ke tak? Anak dia ke tak? Dan macam saya kan, adik-beradik saya mak saya darah O. Abah saya, mama saya darah O. Abah saya darah A. Jadi, kita tak tahu tau. Kod genetik dia tu, kalau O memang confirm OO lah. Abah saya tu saya tak tahu. O ataupun AA. Tapi dalam adik-beradik saya, ada adik-beradik saya darah OO, maka saya tahulah abah saya tu AO. Kenapa? Dia gini. AO, OO, ni akan jadi sorry. Sini OO lah. Sini OO, sini AO balik. Sini akan dapat OO. Bila saya tahu je, adik saya tu ada antara adik-adik saya yang darah dia O. Saya darah A. Saya tahu ada adik saya darah O. Maksudnya abah saya tu, saya tahulah dia bukan AA. Kod genetik dia. Tak payahlah pergi buat ujian DNA. Boleh agak dah. So, dapat dah tahu. Rupa-rupanya abah saya ni darah A. Tapi dia ada O juga dekat dalam dia. Lepas tu cikgu macam mana pula? Hot tadi kan? Ada benda ni. Yang itu, ini darah kita dah jadi darah A. Tapi, kat sini ni A ni. Ni A tadi segitiga kan. Gen. Kita cerita pasal gen. Yang ni gen. Gen yang duduk dalam kromosom tadi. Dia kat sini. A, O. Bila AO tu jadi A. Apabila dia jumpa dua ni, darah tu jadi A. Bukan darah tu jadi O.
Tak. Dia memang sini. Dia memang bentuk segitiga. Cuma dalam gen tu duduk mana? Gen tu duduk dalam kromosom. Ni. Jangan pula awak keliru. Tadi bulat tu, oh tak ada ni. Tak. Yang itu selepas dalam kromosom waktu nak jadi anak. Bila dah jadi anak, anak tu dah ada darah dia sendiri. Darah dia memang ni. Bukan darah dia tak ada O lah. Darah dia ada ni je. Ini dalam gen. Dalam gen. Dalam lagi. Dalam lagi. Yang terlihat ini. Yang akan ditunjukkan oleh anak itu ini. Faham? Ni konsep genetik lah ni. Sama juga macam kalau kamu tinggi. Kamu apa tu? Kalau tinggi kacuk dengan kerdil, ti kecil. So dia akan dapat anak semua ti besar, ti kecil. Yang nampak secara fizikal ni adalah tinggi, tak nampak dah ti kecil sebab dia duduk dalam gen. Bila jumpa yang ti kecil ni, nanti dia jumpa pasangan dia ti kecil. Barulah kita nampak secara keluaran dia, oh kerdil. Kalau tidak, dia duduk dalam gen, tak jadi apa-apa lah. Sama konsep macam ni. Ni, dia duduk dalam gen, tak nampak. Yang jadi dia, ni, A. Kalau B pun sama, kat sini je. B duduk dalam ni. Allahuakbar. Ni, dia B. Bila BO, di darah tu, dia akan jadi B lah. Antigen B lah yang ada kat sini. Dekat darah kita. Jangan awak keliru ni. Kenapa AO lepas tu tiba-tiba kat sini. Kenapa tak ada pula segitiga sini? Tak. Bila nak jadi ada segitiga dengan bulat ni? Bila dia A dengan B. Sini A, sini B. Bawah ada 3. Bawah ada 2-2. Bila 2-2 tak ada. 2-2 tak ada. Baru dia jadi O kat sini. Tak ada 2-2 sini. Yang ini dalam kromosom. Dalam kromosom. Bila kod genetik ni duduk dalam kromosom, tak nampak. Dia tidak akan terlihat. Cuma kod tu ada dekat dalam badan awak. Bukan dalam badan, dalam sel. Sel dalam kromosom. Kan? Ni sel. Lepas tu kita ada kromosom. Duduk dalam ni. Allah. Ni kromosom kita. Ni nukleus. Dalam nukleus ni lah ada kromosom. Kan dah belajar kan? Bab 5. Faham ke? Saya syok sendiri je mengajar. Pak A? 2.10 dapat A? Faham ke? Bukhari, Najatul, Muiz, Amah, Haziq, Amalin, Fazrina, Syahidah, Amirah ada ke tak? Afina, Amirah tadi masuk tubik. Ada lagi tak ni? Tak ada dah. Tak ada nak tanya? Hello? Nyak je. Ke saya tutup suara? Buka dah. Ke blur? Tak nampak? Kurang faham cikgu. Apalah nanti soalan ni awak tanya balik saya tahun depan. Saya belajar bab genetik. Bukan bab genetik, dia belajar bab dari mana lah buku teks kata 5. Bab tak ingat. Dia bab berapa belas dah. Awak take note. Letaklah kat mana-mana, tanya balik saya. Sebenarnya bila awak belajar yang tu kan awak akan nampak lah terus benda ni. Bab 12. Bukan, bab 11. Pewarisan. Awak akan nampak benda ni. Bab pewarisan. Cuma dia nak ingat bagi tahu kat awak, kenapa ada keluar ni, nanti lain kali jangan lupa yang BBOO ni dia kod genetik. Dia duduk dekat dalam kromosom. Kromosom tu duduk dalam. Bukannya dekat casing darah kita. Casing darah kita tu memang ada antigen tu terhasil selepas dia buat penilaian kromosom dia nak pilih hak mana. Pewarisan tu berlaku. Maksudnya sebelum nak jadi bak anak tu dia kena pilih
A ke B ke tu semua. Dah jadi anak tu semua dah ikut yang tadilah yang awak belajar tadi. Jadi peninglah sikit bila dia letak kat sini kan. Tak apalah nanti awak tanya balik saya tahun depan. Ataupun sebenarnya bila tahun depan awak dah nampak dah begini. Okay, seorang lelaki RH positif berkahwin dengan seorang perempuan RH negatif. Anak pertama yang RH positif hidup. Tetapi anak kedua yang juga RH positif meninggal dunia, terangkan kenapa. So yang ni awak kena jawab macam ni lah. Ni, macam yang ini. Allahu Akbar. Saya tak tunjuk ini. Kena terang ikut yang ni. Kena bagi tahu ni. Antibody, NTD yang telah dihasilkan dalam darah ibu pada anak semasa kelahiran anak pertama tu akan merentasi plasenta dan memusnahkan sel anak merah dan akan menyebabkan erythroblatosis fatalis. Maka fetus yang kedua akan mati. So jawablah soalan yang ni nak tanya ni, kenapa anak kedua yang RH positif meninggal dunia? Yang ni lah sebenarnya kat sini, kena royak kat sini. Kalau soalan isi, kena bagi tahu daripada awal. Semua ni kena bagi tahu. Kalau soalan isi. Kalau soalan tu hanya 2 markah, 3 markah, sini je lah awak terangkan yang ni. Fokus kepada anak kedua. Tapi kalau soalan tu ada 10 markah, terangkanlah daripada macam mana mula-mula anak pertama tu ni kan, anak pertama RH positif hidup, kena bagi tahu dulu apa boleh hidup. Tapi anak kedua RH positif meninggal dunia, kena bagi tahu pula. Kalau soalan ni soalan esei. Semua dia akan jadi maklumat ni. So, awak boleh kena terangkan daripada awal sampai habis kalau itu soalan esei. Kalau soalan ni soalan setakat 2-3 markah, terangkan kenapa RH positif meninggal dunia kan. Yang kedua tu, yang tu je lah awak jawab. Boleh? Teknik menjawab ni memang macam tu. Tengok markah yang dibagi. Yang ini ni, soalan nombor 3 ni memang kena, kalau nak suruh penerangan tu kan. Kalau setakat padankan, buat macam saya buat tadi lah. Kalau nak suruh terangkan, padankan bayi kepada pasangan ibu bapa yang betul dan terangkan. Bila terangkan tu, awak kena lukis lah macam saya lukis tiga pasangan tadi. Dia punya genotik dia tu. Macam mana dia boleh jadi anak tu darah B, darah O dan darah A. Tak apalah, saya rasa sebenarnya yang awak kena tahu pasal konsep pewarisan darah manusia ni, yang ni okey kan? Faham kan? Yang ni. Macam mana darah tu darah A, darah tu darah B, darah tu darah AB, darah tu darah O. Faham kan? Kita faham yang ni? Faham cikgu. Yang ni faham kan? Lepas tu tahu juga kan macam mana, faham kan pasal faktoriasis ni pun okey kan? Faham cikgu. Yang tak okeynya bila buat soalan ni lah kan? Ni soalan nombor 3 ni lah kan yang tak okey kan? Yeah. Tak apa, soalan nombor 3 tu sebab soalan kebat. Untuk tahap awak dipanggil kebat lah tu, nanti jumpa tahun depan. Kita bincang balik, insya-Allah. Awak ingat, saya ingat kita boleh bincang balik lah. Kita boleh recall balik benda ni. Kalau tak ingat apa kan? Tapi saya rasa setelah awak belajar konsep pewarisan, awak automatik akan faham. Awak akan boleh jawab macam saya jawab tadi. Terus boleh tahu. Darah B tu untuk pasangan ibu bapa kedua. Darah O tu untuk pasangan ibu bapa pertama. Apa tadi? Darah B untuk pasangan ibu bapa ketiga. Darah O untuk pasangan ibu bapa pertama. Darah AB pasangan kedua. Awak akan dapat tahu macam tu. Boleh agak terus. Bila awak dah mahir tahun hadapan, insya-Allah. Belajarlah, dia genetik ni dia memang banyak sikit kena buat latihan. Awak akan, bila awak tahu, awak akan seronok sangat. Sebabnya dia boleh kaitkan dengan kehidupan kita. Macam saya cakap tadi lah, saya boleh agak bapak saya, abah saya tu darah dia bukan darah AA tapi darah AO. Hanya dengan kita tengok adik kita tu ada seorang darah O kan. Seorang je darah O, kita boleh tahu. Dalam banyak-banyak tu kalau ada 5 beradik tu, seorang dia darah O. Terus kita boleh tahu. Tapi sebelum tu kita boleh tahu, kita tahulah bapak kita tu B, bapak kita tu A, mak kita tu O. Kita boleh tahu, dalam benda tu cuma kod genetik dekat dalam diorang tu yang tak tahu. Saya ni
darah A. Tapi saya rasa saya boleh agak yang kod genetik saya tu AO. Kenapa? Sebab mak saya tu memang O dah. Abah saya tu A. Cuma saya tak, cuma kita tak tahu abah saya tu AO ke AA. Tapi bila ada adik saya yang O, maka kita tahu abah saya tu AO. Gitulah. Dia bila dah selalu bila dah awak mahir, awak akan boleh buat, boleh nampak benda tu macam tu je sebenarnya. Apalah, nanti awak jumpa lagi pasal genetik ni next year. Okay. So saya rasa saya nak berhenti sini lah. Dah lama dah ni. Dah hampir 2 jam. 1 jam berapa minit ni? Hampir 1 jam 50 minit dah kita online. Okay, terima kasih untuk kelas hari ni. Kalau tak faham, boleh PM saya lah. Dua tu kan. Cuma yang ni mungkin sebab belum lagi, soalan nombor 3 tu mungkin sebab belum lagi sampai awak belajar. Susah sikit lah nak terangkan. Okay lah, kita berhenti kat sini. Kita sudahi kelas kita ini dengan surah Wal-As dan tasbih kifarah dan boleh live lah. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, Ego. Terima kasih, Cikgu.